Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV, Khamis 27 Oktober 2022. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran sebentar saja lagi. Siaran kami akan dimulai dengan bacaan surah Al-Adiyat oleh Ustaz Muhammad Hafizuddin Abdullah Suhaimi, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita ziarah keluarga Allahyarhamah Nurul Nazihah binti Kamalul Arifin, individu yang terkorban dalam kemalangan dan kebakaran di kilometer 45.7 Sempang Renggam Serdenak. Diikuti dengan berita kunjungan hormat daripada Yayasan Wakaf Malaysia ke Majlis Agama Islam Negeri Johor. Seterusnya, rangkuman berita program Semarak Kasih bersama Asnaf Mu'allaf di Kampung Orang Asli Tebuwuh Mersing. Dan diakhiri dengan lawatan ke tapak perairan pemeliharaan kerang dan kupang di Sungai Suluh, Sungai Ayam dan Bagan Laut Batu Pahat dan penyerahan sumbangan kepada nelayan-nelayan di kawasan sekitarnya. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan hati bertajuk Cara Nabi SAW menangani kemiskinan oleh Ustaz Muhammad Syafi'i bin Mustafa, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sama-sama kita saksikan. Demikian tadi Muslimin dan Muslimat antara rancangan-rancangan yang akan bersiaran pada minggu ini. Semoga semua mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. MAIS bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Suratul Adiyat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Mauridur Rasul. Terima kasih kerana bersama kami di MAIS TV. Anda bersama saya Nur Hashimah Razali. Khamis 27 Oktober 2022, terus ke rangkuman berita. Baru ini, negara kita telah dikejutkan satu video kemalangan yang tragis sehingga merenggut nyawa dan kisah ini telah menjadi bualan dan viral di kesemua platform media sosial. Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui Amin Baitulmal Daerah Kota Tinggi, Ustaz Lumanur Hakim telah sempat menziarahi keluarga Allahyarhamah Nurul Nazihah binti Kamalul Arifin, individu yang terkorban dalam kemalangan dan kebakaran di KM 45.7 Simpang Renggam Serdenak.
Amin Baitulmal Daerah Kota Tinggi turut telah menitipkan beberapa pesanan dalam memberi kesabaran dan ketabahan buat ahli keluarga atas kehilangan ini. Di akhir ziarah ini, Amir Baitulmal Daerah Kota Tinggi telah membacakan doa dan menyampaikan bantuan wang tunai kepada Encik Rizwan Jamil, suami kepada Allahyarhamah Nurul Nazihah. Semoga kehadiran kami dari Majlis Agama Islam Daerah Kota Tinggi dapat meringankan sedikit bebanan, emosi dan perasaan atas ujian berat buat keluarga Allahyarhamah Nurul Nazihah. Isnin, 17 Oktober 2022, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menerima kunjungan hormat daripada Yayasan Wakaf Malaysia. Kunjungan ini bertujuan untuk meneroka peluang-peluang kerjasama pembangunan wakaf di negeri Johor di samping mengeratkan jalinan ukhuwah antara Yayasan Wakaf Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri Johor. Pembincangan ini telah dipengerusikan oleh Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh Gadut. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor Tuan Haji Ismail Haji Abu dan delegasi Yayasan Wakaf Malaysia diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wakaf Malaysia yang berusaha Profesor Dr. Amir Syaharuddin. Semoga pertemuan ini dapat mencapai objektifnya dan seterusnya menjadi rakan strategi Majlis Agama Islam Negeri Johor di samping mengeratkan lagi jalinan ukhuwah. Khamis, 20 Oktober 2022, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah mengadakan program Semarak Kasih bersama Asnaf Mu'allaf di Kampung Orang Asli Terwowo, Mersing. Program bermula seawal pagi dan rombongan berkumpul di Warung Durian Kampung Kahang Keluang bagi mendengar sesi taklimat berkaitan perjalanan program pada hari kejadian. Perjalanan bermula pada jam 10 pagi dan tiba di Kampung Orang Asli Terwowo pada jam 11.15 pagi. Majlis perasmian dimulakan setibanya kami di Kampung Orang Asli Terwowo. Majlis dimulakan dengan ucapan aluan yang disampaikan oleh Ketua Masyarakat Kampung Orang Asli Terwowo, Encik Rosli bin Aki. Majlis perasmian telah disempurnakan Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Buranuddin bin Haji Tibik. Turut diadakan pada ketika itu majlis penyampaian sumbangan kerusi roda kepada Adil Salman bin Lee yang disempurnakan penyampaiannya oleh Tuan Haji Buranuddin bin Haji Tibik diiringi oleh Tuan Haji Ismail bin Abu, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis diteruskan dengan penyampaian sumbangan kelengkapan sekolah kepada 17 orang pelajar anak orang asli Kampung Terwowo. Selain itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor turut menyampaikan sumbangan bantuan bakul makanan kepada setiap ketua isi rumah. Majlis diakhiri dengan penyerahan cenderahati kepada Ketua Masyarakat Orang Asli Kampung Terwowo sebagai aktiviti selingan bagi mewujudkan sedikit kegembiraan kepada penduduk masyarakat orang asli ini. Kami turut mengadakan aktiviti cabutan bertuah. Sebelum berangkat pulang, Majlis Agama Islam Negeri Johor turut telah menziarahi rumah Tok Aki iaitu mantan Ketua Masyarakat Orang Asli Kampung Terwowo serta lawatan ke rumah rakit dan beberapa tempat di sekitar Kampung Terwowo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tengah hari ini kita berada di Kampung Orang Asli Terwowo, daerah Mersing. Jadi hari ini kita raikan semua sekali kita keluarga. Kita ada bagi pakaian sekolah kepada semua anak-anak yang ada kat sini. Kita bagi barang keperluan asas kepada semua ketua keluarga dan juga bagi wang tunai. Selain daripada itu, kita pun kita makan bersama-sama mereka dan juga kita bagi ada pakaian-pakaian untuk mereka dan ada sedikit hadiah lah untuk semua. Jadi insya-Allah lah, moga dengan kedatangan kami ke sini memberi sedikit sebanyak kegembiraan kepada mereka semua, insya-Allah. Ahad, 23 Oktober 2022. Majlis Agama Islam Negeri Johor telah ke tapak perairan pemeliharaan kerang dan kupang yang terletak di Sungai Suloh, Sungai Ayam dan bagan laut di daerah Batu Pahat. Alhamdulillah, Tuan Haji Ismail Haji Abu, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor telah bersama-sama melihat sendiri dengan lebih dekat ke kawasan perairan pemeliharaan kerang dan kupang. Penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Jabatan Perikanan dan Persatuan Nelayan setempat banyak membantu kami di lokasi. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor turut telah menyampaikan keperluan asas dan wang tunai kepada nelayan-nelayan di kawasan sekitar. Hadir sama Amir Baitulmal Majlis Agama Islam Daerah Batu Pahat,
Ustaz Siddiq Maidin Kutih, Penolong Pengarah Korporat Encik Muhammad Sofian Abdul Latif dan Penolong Pengarah Pembangunan Asnaf Ustaz Syekh Hafiz Awab. Sekian rangkuman berita. Sentiasa bersama kami di Maish TV. Maish bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini dalam slot Bingkisan Hati. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membincangkan berkaitan dengan tajuk kaedah ataupun cara Nabi menangani kemiskinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah At-Taubah ayat 60, ini adalah menceritakan berkaitan dengan mereka-mereka yang layak untuk menerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok di dalam surah At-Taubah ini, terjemahannya menceritakan ataupun memberitahu kepada kita berkaitan dengan sesungguhnya sedekah-sedekah. Ya, ini zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, untuk orang-orang miskin, untuk amil, untuk mu'allaf, untuk riqab, iaitu hamba, untuk mereka yang berhutang, untuk mereka yang berjuang pada jalan Allah, iaitu fisabilillah, dan juga ibni sabil. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan tengok salah satu daripada apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini, iaitu berkaitan dengan mereka yang berada daripada golongan fakir ataupun golongan miskin. Jadi kalau kita tengok daripada segi sejarahnya, mereka yang fakir ataupun yang miskin ini memang sejak zaman Nabi SAW dah ada dah. Pada ketika itu kalau kita tengok menceritakan bahawa di masjid-masjid Nabi pun dah ada mereka yang fakir ataupun yang miskin yang dipanggil ahli sufa. Jadi macam mana kaedah Nabi SAW mengajar mereka ataupun memberitahu mereka yang fakir ataupun miskin ini yang boleh berusaha daripada tidak meminta-minta. Jadi ada, mungkin saya boleh kongsikan satu cerita, kisah ataupun kisah yang agak panjang juga, kaedah ataupun macam mana Nabi SAW mengajar mereka untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Jadi dalam satu riwayat yang agak panjang, ada seorang pemuda Ansar yang datang bertemu Nabi SAW. Beliau ni datang kepada Nabi SAW, meminta kepada Nabi SAW makanan. Datang kepada Nabi minta, mungkin beliau datang cakap, boleh tak mungkin saya dapatkan sedikit makanan untuk keperluan mungkin harian ataupun keperluan untuk beliau dan juga keperluan untuk keluarganya. Jadi dalam kisah ini Nabi SAW dia tidak terus bagi sebagaimana yang sahabat itu minta. Jadi Nabi tanya dulu kepada sahabat itu, apa yang kau ada? Nampak kaedah ataupun cara macam mana Nabi mengajarkan seseorang itu untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Jadi Nabi tanya, apa yang ada pada engkau dan apa yang boleh dijual? Jadi sahabat itu pun cakap, di rumah beliau masih ada sehelai kain, kain yang agak kasar, yang sebahagiannya digunakan untuk menutup tubuh ataupun menutup badan, dan sebahagian lagi digunakan sebagai alas, untuk beliau tidur. Selain daripada itu, beliau ada juga satu bekas air. Kalau sekarang ni mungkin kita panggil cerik lah, macam cerik ataupun bekas untuk meletak air. Jadi Nabi SAW cakap, kau pergi balik rumah, ambil barang-barang yang kau nyatakan itu. Lalu sahabat ni pun balik ambil keperluan itu dan datang kepada Nabi SAW semula, bawa dan bagi kepada Nabi. Jadi selepas daripada itu Nabi SAW bantu, maksudnya jual kepada sahabat-sahabat di sekitar situ yang ada dengan Nabi dan juga ada dengan sahabat yang datang tadi. Jadi Nabi jual. Ada sahabat yang menawarkan diri untuk membeli barang-barang tersebut, iaitu sehelai kain dan juga satu bekas air dengan harga 2 dirham pada ketika itu. Jadi bila Nabi SAW jual, dapat duit tadi, Nabi bagikan 1 dirham kepada sahabat tadi, dan 1 dirham Nabi pegang dulu.
Nabi cakap 1 dirham ni mungkin kau pergi pasar, beli makanan untuk keperluan, beli makanan untuk keperluan, untuk menampung ataupun meneruskan kehidupan. Dan 1 dirham lagi ni kau pergi pasar juga, belikan mata kapak. Mata kapak sekarang kita tahu kan, mata kapak sekarang dah jarang mungkin orang pakai kapak. Nabi cakap kau pergi. Jadi sahabat tadi ni pun pergi ke pasar. Beliau bawa 2 dirham tadi, beli mata kapak tadi dan makanan, dan beliau datang semula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bagi kepada Nabi mata kapak tersebut. Dan Nabi ni tuan-tuan, dia bantu buatkan dia punya hulu dia. Kan? Jadi kalau kita beli kapak biasanya kan dapat dia punya mata je kan, jadi terpulang pada kita lah. Nak pakai hulu besi ke, nak pakai hulu kayu dan sebagainya. Nabi bantu. Nabi bantu buatkan dia punya hulu dia. Jadi selepas tu Nabi cakap, kapak ni kau ambil. Kau ambil, bawa balik dan pergi. Maksudnya bekerja cari kayu di hutan dan jual di pasar. Dan datang bertemu aku selepas dalam tempoh 15 hari. Lebih kurang 2 minggu Lebih kurang 2 minggu, iaitu 15 hari. Jadi pemuda Ansar ni pun beransur pergi. Makanan dah ada, kapak dah ada, dan dia beransur pergi meninggalkan Nabi pada ketika itu. Dan dalam tempoh 15 hari tuan-tuan dan puan-puan, pemuda Ansar tadi datang semula berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijanjikan. Jadi bila datang pada ketika itu, Nabi tanya, dah berapa duit ataupun berapa banyak hasil yang kau ada pada ketika itu. Dan sahabat itu cakap, tuan-tuan, kalau kita tengok, mereka pada ketika itu ada 10 dirham. Bayangkan tuan-tuan, daripada 2 dirham yang dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta Nabi tak terus bagi. Mungkin Nabi tengok fizikal sahabat ni masih okey, masih boleh bekerja dan sebagainya. Dah bertukar ataupun maksudnya daripada 2 dirham kepada 10 dirham. Nampak kaedah ataupun cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kaedah mana untuk menangani kemiskinan pada ketika itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi ini adalah kaedah Nabi mengajar kita bagaimana untuk menangani kemiskinan khusus kepada ubatnya. Jadi psikologi mereka yang miskin ini tuan-tuan dan puan-puan, Nabi bina psikologi je. Dan fizikal yang kita tengok sihat, yang boleh bekerja, Nabi bentul. Maksudnya menggunakan kaedah yang betul caranya. Jadi mungkin kita boleh ambil kisah ini sebagai pengajaran dan juga untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, inilah apa yang diterapkan oleh Majlis Agama Islam di negeri, di seluruh Malaysia, dan saya yakin di mana-mana saja pusat zakat, hatta di seluruh dunia yang menguruskan zakat, kaedah inilah yang digunakan. Maknanya mereka yang fakir, mereka yang miskin dan masih boleh berusaha, yang kita tengok daripada segi fizikalnya masih mampu untuk bekerja, kaedah inilah, konsep yang Nabi ajar inilah kita gunakan untuk mendidik dan membolehkan mereka yang fakir ataupun yang miskin menambah pendapatan melalui usaha mereka sendiri. Jadi insya-Allah sedikit perkongsian, moga-moga apa yang disampaikan pada hari ini memberi manfaat, walaupun ringkas, setidaknya memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah kaedah inilah yang kita gunakan, maksudnya untuk membentuk ataupun membantu mereka yang fakir dan miskin ataupun asnaf di luar sana untuk mereka menjana pendapatan sendiri. Sekian, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.